وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan ilmun, kita sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid karangan bagi al-alimil allamati Zainil Abidin ibni Muhammadil Fattani rahimahullahu ta'ala. Kita di dalam perbahasan sifat ma'ani, sifat yang ada di sifat tersebut tu di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah lalunya kita telah bahas sifat qudrah dan iradah. Bulan Ramadan hari itu kuliah zuhurnya sifat iradah. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung laginya perbahasan sifat-sifat yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf, ma'rifah, mana mengenal, serta i'tiqad di dalam hati dengan jazim, dengan putus bahawasanya ada di zat Allah Ta'ala wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-ilmu. Artinya mesti di zat Allah Ta'ala itu ada sifat ilmu. Sifat ilmu. Apa arti ilmu? Ilmu ni arak lah. Alima ya'lamu ilman. Masdar daripada alima ya'lamu ilman. Arti ilmu di sini kalau kita tengok dalam terjemahan musannif, pengarang kitab kita dia terjemah artinya arti ilmu tahu. Tahu. Mudah-mudahan yang orang panggil terjemah yang lebih tepatnya ialah pengetahuan. Tu. Karena tahu tu ialah samarah bagi sifat. Tu jasa bagi sifat. Kemudiannya sifat ma'ani ini dia ada ta'alluq. Maka sifat pengetahuan tu samarah
Thamarah ni orang panggil jasa bagi sifat. Nah, jasa sifat pengetahuan tu tahu. Apa tugas pengetahuan? Mengetahui. Itu dia panggil kena kepada ta'alluq. Nah, maka diri mengetahui itu tidak ada beza di antara kita ahli sunnah wal jamaah dengan mu'tazilah. Nah, mu'tazilah pun kata Allah Ta'ala mengetahui. Nah, Allah alimun, tapi bidzatihi, ataupun alimun bi'ilmihi huwa zatuhu. Itu Allah Ta'ala kata Mu'tazilah zat yang mengetahui dengan zatnya, atau mengetahui dengan pengetahuannya itu ialah zatnya sendiri dah. Artinya tidak ada sifat di zat Allah Ta'ala. Maka karena itulah Mu'tazilah itu juga dikenali dengan Mu'attilah, iaitu satu kelompok yang menta'til, yang mengkosongkan zat Allah daripada sifat. Ini. Jadi nak bagi beza kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah, maka kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengisbat, mana menghukumkan di zat Allah itu adanya sifat. Bukan zat Allah tu kosong daripada sifat. Dan sifat Allah tidak bercerai tanggal daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itulah terjemah yang lebih orang panggil kena kepada maksudnya ialah pengetahuan. Itu pengetahuan, iaitu pengetahuan tu apa dia? Sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Pengetahuan tu ialah satu sifat yang sungguh lagi ada, yang ada dia tu sedia kala, baqiyatun, kekal selama-lamanya. Nah, ada di mana sifat pengetahuan ni? Qaimatun bidzatihi ta'ala, ada di zat Allah Ta'ala. Nak cara tu satu sifat. Jadi kalau kita terjemah mengetahui, mengetahui itu ialah satu. Jadi sakit kepala kita kata ni. Tuhan mengetahui itu satu. Sakit kepala lalu. Apa? Kita pun tahu banyak benda kata ni. Takkanlah Tuhan ni tahu satu. Nah, dah mengetahui itu banyak. Nah, pengetahuan tu satu. Itu. Tu ya'lamu bihal asya'a, mengetahui Allah Ta'ala. Nah, dengan bersepakai di zatnya sifat pengetahuan tadi itu al-asya'a, akan segala sesuatu. Tak kira gapo Tuhan tahu semua. Nah, benda wajib Allah Ta'ala tahu, benda mustahil Allah Ta'ala tahu, benda jaiz Allah Ta'ala tahu. Benda wajib Allah Ta'ala tahu. Apa benda wajib? Yang ni benda mesti. Nah, benda hak mala yutasawwaru fil aqli adamuhu, benda hak akal kita tak boleh nak terima, nak kata tak ada. Mana benda tentu ada. Itu benda tentu sungguh. Nah, jadi Allah Ta'ala tahu benda wajib, ia tahu benda wajib atas jalan wujub. Itu karena tiap-tiap benda hak Allah Ta'ala tahu tu muafakat. Nah, berbetulan dia panggil muafakat dengan benda. Kalau tidak muafakat dengan benda, artinya jahil. Nah, macam kita hantar anak kita ke sekolah pagi-pagi, duk ingat kata anak kita pergi sekolah, tahu-tahu cikgu disiplin telefon, Tuan Haji, anak Tuan Haji ni sebulan dah tak mari ke sekolah. Tak mungkin cikgu. Kenapa tak mungkin? Saya sendiri hantar anak saya ke sekolah. Kita tu tahu kata anak kita ada di sekolah. Oh, rupa-rupanya nyelopak pagar. Artinya tahu kita tu tidak muafakat dengan realiti yang sebenar. Itu dia panggil apa? Jahil. Itu kita. Tuhan tak Tuhan. Tiap-tiap benda hak dia tahu muafakat dengan realiti yang berlaku. Itu dia panggil. Jadi kerana tu Tuhan tahu benda wajib atas jalan wujub. Tuhan tahu benda hak mesti, benda hak tentu ada
atas jalan sungguh mesti benda tu. Gitu. Tuhan tahu benda mustahil. Benda mustahil apa? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Benda hak akal kita tak boleh nak terima, nak kata ada. Benda tentu tak ada sekali-kali. Nah, contoh kita kata Tuhan seko lagi. Nah, nanti ni syarikul bari. Nah, Tuhan so lagi. Nah, Tuhan so lagi tu boleh terima ke? Tak boleh terima. Tak boleh terima nak kata ada. Nah, benda orang panggil syarikul bari ataupun Tuhan seko lagi tu benda akal kita tak boleh nak terima nak kata ada. Mana? Benda tentu tiada. Itu. Benda tentu tak ada. Tuhan tahu tak? Tuhan tahu kan? Tuhan tahu benda mustahil tadi tu atas jalan istihalah. Itu. Nah, mana? Tuhan tahu syarikul bari atau Tuhan seko lagi itu tak ada. Tak ada tu dipanggil istihalah. Nah, nanti ni Tuhan tahu benda mustahil. Mana mustahil? Syarikul bari itu mustahil. Tuhan satu lagi itu mustahil. Tuhan tahu. Nah, benda mustahil ini Tuhan tahu. Tuhan seko lagi itu istihalah atas jalan tentu tidak ada. Itu mesti tak ada. Nah, anak bagi Tuhan, bini bagi Tuhan, mokpok bagi Tuhan, itu semua tu benda mustahil. Tuhan tahu tak? Tahu mana? Tuhan kata tak ada benda tu. Itu lagu tu. Tu mana al-asya'a masuk semua benda wajib, benda mustahil dan benda jaiz. Nah, benda terima ada, terima tiada. Artinya Tuhan tahu benda hak dia nak mengada dan Tuhan tahu benda hak dia tidak akan menciptakan benda tersebut. Itu maksud. Karena benda jaiz ni mungkin ni ada pak. Nah, mungkin maujud ba'dal adami. Benda terima ada, tapi ada tu kemudian daripada tiada. Siapa yang mengada? Allah yang mengada. Tuhan tahu? Tahu. Tuhan tahu kata apa? Dia yang mengada. Belum daripada dia mengada, dia tahu tak? Mungkin tu akhir dia ada. Dia tahu. Mungkin ma'dum ba'dal maujud. Benda terima ada, terima tiada, tapi tiada setelah mana ada. Macam tok nenek kita. Nah, hak meninggal dunia dah. Ataupun saudara mara kita hak mana meninggal dunia. Nah, itu semua tu mungkin apa? Benda terima ada, terima tak ada, tapi tidak ada setelah mana dia mulanya ada. Siapa yang meniada? Allah yang meniada. Dia tahu tak? Dia tahu. Itu. Mungkin sayu jadu. Mana? Benda terima ada, terima tak ada. Selagi akan diada, diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu tak? Tahu. Itu. Jadi bukan Allah Ta'ala tak tahu. Nah, anak orang tu ada berapa? Ada, tu yang tahu belakang. Nah, dan ada satu lagi mungkin dia bagi mungkin alimallahu annahu lam yujad. Benda hak terima ada, terima tak ada juga. Tetapi Allah Ta'ala telah tahu dia kalau lagi Allah tidak akan menciptakan benda tersebut. Contoh seperti anak bagi orang yang mandul. Jadi anak bagi orang mandul tu mungkin. Jadi sebab tu jangan orang panggil apa? Putus asa berusaha. Terima ada, terima tak ada. Tapi bila mati meninggal dunia, ternyata tak ada anak dia. Artinya, kita tahu adalah anak si fulan yang mandul tadi ialah mungkin alimallahu annahu lam yujad. Benda hak terima ada, terima tak ada. Tapi dia kalau lagi Allah Ta'ala tahu kata dia tidak akan menciptakannya. Itu dia panggil mungkin alimallahu annahu lam yujad. Itu. Jadi sebab tu ta'alluq sifat ilmu ni tanjizi qadim dia panggil. Tanjizi mana luluh sedia kalau lagi. Jadi jangan ingat kata Tuhan tak tahu. Nah, jangan. Sebab tu kalau kita baca hadis-hadis, Tuhan tanya malaikat, Tuhan tanya Jibril ke apa, tanya tu bukan Tuhan tak tahu. Ada? Namun Tuhan pun tanya juga, artinya tak tahulah Tuhan ni. Jangan. Tuhan tanya tu
tu kita yang tak tahu tu tak tahu. Gitu. Bukan Tuhan tak tahu. Tuhan tahu sedia kala lagi. Bahkan batai hidung kita kepek lagu ni sebiji Tuhan tahu sedia kala. Belum kita Tuhan buat lagi. Itu. Itu ni. Tu lagu tu. Sebiji gini dah. Sebiji begini dah. Bukan kata nanti buat. Tuhan kata ingat kau kepek macung. Dah. Itu ni. Bila Tuhan buat gini kita, ginilah hak Tuhan tahu sedia kala belum ada kita. Itu nak cerita kata bahawasanya ilmu Allah Ta'ala tanjizi qadim. Apa? Ta'alluq dia. Apa? Luluh sedia kala lagi. Nah, tu maka kerana itulah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan amar, suruh, perintah Allah Ta'ala. Itu tak sama. Ilmu iradah tidak sama dengan perintah. Itu. Tak sama. Mana tak sama? Tidak lazim berlaziman. Tidak auto mengautomatikkan. Gitu. Contoh kita kata Fir'aun. Fir'aun tu mati dalam kufur. Mati dalam kufur. Apakah Allah tidak tahu Fir'aun akan kufur? Mati dalam kufur? Dah. Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi. Belum Fir'aun Tuhan buat tu, Tuhan tahu sedia dah. Fir'aun ni mati kafir. Gitu senang. Bukan nanti Fir'aun mati. Tuhan kata, kafir lah dia. Itu ni. Kesia. Dah. Kalau lagu tu Tuhan, jahil lah Tuhannya. Artinya ketika mana Fir'aun mati baru Tuhan tahu Fir'aun mati kupur dah. Dah. Belum Tuhan buat Fir'aun tu. Sebelum Tuhan buat makhluk ni lagi, bukan setakat Fir'aun. Tuhan tahu dah Fir'aun tu mati dalam kufur. Lepas tu Tuhan suruh dak Fir'aun tu kufur? Tak suruh. Bahkan Tuhan suruh Fir'aun tu masuk Islam, beriman dengan Allah, mengesahkan Allah. Disuruh dua nabi Musa dan Harun. Nabi Musa dengan Harun. Lepas tu tak asyik selera. Tuhan tentu sedia kala lagi. Dan apa hak Tuhan tentu? Tuhan maklum mengetahui sedia kala lagi. Maka kerana itulah ulama dia bilang sifat ilmu ni setelah mana sifat iradah. Kenapa? Disebut dalam kitab-kitab Arab dia kata wa innama zukiral ilmu ba'dal iradati. Hanya saja disebutkan oleh ulama akan sifat ilmu itu kemudian daripada sifat penentu, sifat iradah. Kerana apa? Li'annaha, kerana bahawasanya sifat iradah itu ala muwafiqatihi, sifat penentu Allah Ta'ala tu terhenti di atas muafakat dengan apa hak Tuhan tahu sedia kala. Mana Tuhan tentu gapo-gapo kepada makhluk ni, itu semua Tuhan tahu sedia kala lagi. Itu. Tuhan tahu sedia kala lagi. Kenapa begitu? Idzil qasdu ila ijadi syai'i, kerana tuju hati. Kalau kita ni makhluk tuju hati lah qasdu. Tuhan tak boleh nak kata tuju hati. Mana kerana nak buat sesuatu daripada makhluk ni, gitu. Idzil qasdu ila ijadi syai'i ma'al jahli bihi. Kerana nak buat sesuatu benda serta tak tahu apa benda hak dia nak buat itu, muhalun, ialah mustahil, tak dia nak terima dengan kepala otak. Kita mari masjid ni, kita tahu tak? Tahulah saya nak mari masjid. Itu ni. Sebab tu kita pun tergerak hati nak mari masjid. Kita pun lakah kaki cak. Tu mana? Qasdu ila syai', tuju nak buat sesuatu benda tu ma'al jahli bihi, tiba-tiba ni tak tahu. Mari masjid tak tahu gapo satu. Tu tak boleh tidak gila, mengigau dia panggil. Mengigau. Tak sedar. Dah. Mesti kita tahu. Maghrib nak masuk dah. Saya nak pergi masjid. Kita tahu kita nak pergi masjid. Kita pun tuju hati nak pergi ke masjid. Mana benda hak kita nak buat, mesti kita tak tahu. Gitu.
Tiba-tiba kita nak buat benda, tak tahu. Mustahil. Tapi mustahil itu orang panggil bagi orang yang berakal lah. Kita makhluk ni terima buat benda tak tahu gapo. Ada mana seumpama orang mengigau, nah dia tidur, lepas tu mimpi makan nasi, popo dia bangun sungguh makan nasi, cok lepas tidur pula. Ada atau nyanyuk itu ni yang tua-tua kan, itu minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada penyakitnya nyanyuk. Santara orang panggil amalan, orang panggil tak mahu kita dibala dengan penyakit nyanyuk, banyak-banyak baca Quran. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak uji di masa kita tua tu dengan penyakit nyanyuk. Penyakit nyanyuknya beci ke cucu hanya beci ke cucu. Makan nasi 3 pinggir tak tahu. Tak ayah tak makan lagi apa tu ayah makan 3 pinggir dah tak ni. Yo ke? Rasa-rasa dok lagi nyanyuk. Tu kita tu harus berlaku benda tu. Tapi Tuhan dah. Tiap benda hak Tuhan tentu dia buat pasti dia tahu. Itu. Kerana dia nak buat gapo dengan serta tak tahu, mustahilun. Muhalun ai mustahilun. Benda tak boleh nak terima dengan akal kita. Itu maksud. Maka kerana tu ulama bila qudrat, iradat, ilmun. Kenapa mengikut ta'akul, dia panggil ta'akul akli ni. Pelaturan akalnya ada tertib ta'akul, dia panggil. Seolah-olah macam tertib pemikiran akal. Benda yang kita buat mesti benda kita tentu, benda kita tahu, kita maklum dalam pengetahuan kita. Tapi Tuhan jangan kita terbayar gitu, jangan. Jangan terbayar gitu, jangan. Baik, habis situ. Baik, kemudian dia kata maka tahu Allah. Ni masuk kepada ta'alluq. Boleh kita nak kata tahu atau mengetahui. Boleh. Maka mengetahui Allah Ta'ala itu, ataupun kita nak kata sifat pengetahuan Allah Ta'ala itu sendiri. Mengetahui itu mana sifat pengetahuan Allah Ta'ala itu mengetahui. Itu dia panggil isnad majak lah tu. Bukan sifat pengetahuan yang tahu tu Allah tak tahu, bukan. Mana Allah zat yang bersepakai dengan sifat pengetahuan itu tahu tu tiada dengan belajar. Tak perlu belajar. Tu kita kan ilmu kasbiyun dia panggil. Ilmu usaha. Nak alim kena belajar, nak kaya kena menego, nak duit kena hijau. Tu. Nak alim tak usah mengaji. Mana boleh reda ni. Tak boleh, kena mengaji. Apa ilmu belajar ni? Apa ilmu kasbi? Apa ilmu kasbi? Al-ilmul hasilu bil ikhtiyari. Ilmu yang didapat, yang hasil dengan sebab kita usaha. Ngaji di pondok, hafal matan jurmiyah, mapa matan alfiyah, ngapa mutun-mutun ilmu. Ngaji kita kulit ke kulit, bahah pelaga pula kita dengan kawan-kawan sampai kita faham. Itu dia panggil usaha, dia panggil ilmu kasbi. Patut Tuhan itu gitu ke? Kamu kata Tuhan patut dia alim pun ngaji sampai PhD. Jangan. Tahu lagu tu pada makna jahil, fi maknal jahli dia panggil. Tapi tahulah di kita tu alim tu PhD 14 PhD dia ngaji kat sini. Alim lagu tu alim yang pada makna jahil di sisi sifat ketuhanan. Tu maka sebab tu dah apa ayat Quran kalau tak silap. Inna fauqa kulli dhi ilmin alimun. Sesungguhnya inna fauqa kulli dhi ilmin. Bahawasanya di atas tiap-tiap orang yang mempunyai ilmu, alimun. Siapa? Alimun Allah. Sirah mubalaghah tu. Kita alimun. Kita hanya orang yang bersifat dengan ilmu, zu ilm,
yang empunya pengetahuan itu pun kena belajar. Nah, hok belajar pun bukan semua pandai. Nah, tengok di sekolah, kalau tidaklah kelas 1, kelas 2, kelas 3, satu tingkatan tu bukan duk satu kelas belaka. Nah, ada kelas cerdik sikit, kelas cerdik sikit sangat, kelas bodoh berdoa lalu. Dah. Pergi sekolah tu bukan duk cerdik belaka. Nah. Tu. Tapi alah, tiap-tiap orang tu adalah ilmu berlebih kurang. Tapi ingat tu saya kata, di atas tiap-tiap yang empunya pengetahuan ada yang maha mengetahui. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini supaya kita sedar. Jangan kita boleh ilmu sikit sebanyak kat kita berasa kita lebih pada orang lain hina belaka, orang lain bodoh tak kena. Itu jangan. Tu. Nah, hendaklah kita itu jadi resam padi. Apa? Semakin berisi semakin menunduk. Itu lagu tu. Baru kena. Maksud sini menunduk tu bukan tunduk tak cakap apa kerana banyak sangat ilmu, bukan. Benda hak tak betul kena cakap tak betul, kena tegas. Nah itu. Begitu juga. Nah, orang kita ni jangan cepat sangat duk maki hamung alim ulama. Jangan. Walaupun kita rasa macam tak sesuai lah pendapat dia, petua dia. Macam sebelum hari raya tu. Padahal sahibus samahah mufti wilayah bukan sedang berfatwa, bukan sedang mengajar. Ada soalan orang tanya, dia jawab secara sepitah lalu. Kemudian diambil oleh pemberita, letak tajuk haram pulang kampung. Netizen ni, masyarakat kita ni, la haula wala quwata illa billah, maki hamu sahibus samahah tu serupa dengan Allah. Kalau agama lain, penganut agama lain tengok, malu Cuba tengok orang Buddha kalau tak cari dia tu berjalan, tak cari pakai kain ihram warna kuning, warna orange tu. Orang dia bluetooth berada. Kita tidaklah nak suruh siapa setara tu, tapi biarlah adab, akhlak kena. Ni doa. Mufti bodoh, mufti bengong, mufti ni baik cepat-cepat mati. Ada? Tak percaya buka, cari balik dalam Facebook. Ada? Demo kupu-kupu screenshot ada. Tiba-tiba sekarang ni apa tu? Menatang corona ni menatang corona ni melonjak sampai dekat dengan 8,000, nak 7,000 lebih kat 8,000. Baru mu tahu. Tu. Maka sebab tu jangan kita kadang-kadang benda hak kita tak nampak. Dia ibarat ginilah, orang hak duduk atas menara, pandangan dia tu jauh, kita hak duduk bawah. Kita hak duduk bawah ni nampak keliling ni, orang hak naik atas bumbung tu nampak jauh lagi. Itu ibarat mufti, ulama dengan kita. Kita hak duduk bawah nampak dekat keliling ni tak kena tu. Dia nampak jauh. Nampak jauh tu kita kadang-kadangnya tak boleh nak tangkap. Jangan kita maki hamu. Banyak kali duk besar dah. Tengok di Syria dulu. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dibakar kitab. Ambo duk Mesir masa tu. Anak murid sendiri hak pernah belajar di Syria dengan Syekh Syahid Syekh Sa'id Muhammad Ramadan Al-Buti, bakar kitab tok guru. Kenapa? Tak setuju dengan petua tok guru. Tengok. Dah hancur dah negara Syria, barulah tepuk dahi. Kalaulah kita dengar nasihat, tak ada dua kalu dah lah. Itu alim ulama yang rasikh fil ilm, dia nampak benda hak kita tak nampak. Nak fitnah tu dia bau dah, kita tak bau lagi. Itu tu. Maka sebab tu jangan cepat kita duduk maki hamu nak alim ulama. Jangan berakhlak beradab. Kalau kita tak setuju pun, saya tak setuju rasa, tapi biarlah. Mungkin mufti sahibus samahah nampak lebih jauh, ambo nampak setakat ni. Kita tangga lagu tu. Tapi kalau tanya saya tak setuju. Siapa masa apa? Betul hak mufti weh. Hak kita tak betul. Tu. Ke comel lagu tu. Ni siapa doa mufti biar mati. La ilaha illallah.
cepat mati. Tu orang panggil su'ul adab. Pada dah Tuhan bala. Nah, pada dah Tuhan bala. Fayabtalihimullahu bisalasin baliyat. Dalam hadis duk sebut. Nah, sayati akhiriz zaman qaumun yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang di akhir zaman satu kaum yang benci dan lari daripada ulama dan fuqaha. Maka Tuhan bala di atas mereka itu tiga bala. Tu. Tu mana antara lainnya sallallahu alaihim sultanan zaliman, dibala dengan kerajaan yang zalim. Diangkat keberkatan rezeki yang diusaha. Hak paling bimbang sekali mati tanpa iman. Tu kita bimbang. Tu maka sebab tu jangan. Ingat. Inna fawqa kulli dhi ilmin alimun. Di atas tiap-tiap orang yang ada ilmu hak Tuhan beri sikit seorang ni. Sikit seorang. Tu ni. Tu wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tu dalam Quran sebut. Tidak kami beri ilmu pada manusia ni melainkan qalila, sedikit. Sikit sangat-sangat. Tu sikit sangat-sangat. Maka sebab tu jangan kita sombong, jangan. Tengok. Maka Allah Ta'ala yang bersepakai di zatnya sifat pengetahuan. Allah Ta'ala yang maha mengetahui, di zatnya ada sifat pengetahuan. Mengetahui Allah Ta'ala tiada dengan sebab belajar. Bukan ilmu kasbiyun, bukan ilmu yang dihasil dengan sebab ikhtiar, usaha, belajar, masuk sekolah, masuk madrasah, masuk universiti, ambil 13-14 PhD. Patut aling tu. Bukan. Bukan lagu tu. Dan tiada dengan sebab pikir dan nazar. Pikir dan nazar tu orang panggil atah muradih lah tu. Pikir, nazar. Alhamdulillah ya. Orang panggil ilmu Allah Ta'ala bukan ilmu nazariyun. Ilmu bahasa tilik, fikir, analisis. Bukan. Bukan juga daruriyun. Itu bukan juga. Mana ilmu daruri ni seumpama kita dapat tahu pedas lada, manis gula, itu dia panggil ilmu daruri. Tak perlu kita mengaji pas sekolah, college, university nak tahu pedas lada. Tokel bodoh sangat-sangat dah tu ni. Pedas lada ni kita ambil lada nak lidah. Hui, pedas. Tahu tu. Daruri, mudah. Manis gula, masin garam. Itu dia panggil ilmu daruri. Ilmu secara mudah-mudah. Tak kena tilik, nazar, fikir. Tak kena. Ilmu Allah Ta'ala bukan bahasa nazari, bukan juga bahasa daruri. Dan bukan badihi. Bukan juga badihi. Mana? Bahasa lipoh kurnia. Sebab ada juga orang tu terkadang dalam Quran sebut wa'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepada Khadir itu ilmu di sisi kami. Mana tu ajar direct. Dia panggil ilmu laduni tu lah. Ilmu ladung. Ilmu bongwi. Tetapi ilmu laduni ni pun daripada ilmu kasbi juga. Kenapa? Karena Nabi SAW sabda, man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah pusakakan, wariskan kepada dia ilmu yang dia tidak tahu. Itu bermakna orang itu mengaji juga, dia beramal dengan ilmu yang dia belajar, yang dia mengaji. Maka Allah Ta'ala bukakan ma'arif, ma'rifah, hikmah, kebijaksanaan. Itu hasil dia tu beramal dengan ilmu yang dia belajar. Kalau langsung tak belajar, duk kakang depan TV, itu bukan ilmu laduni, itu ilmu dalam guning dia. Tu. Tak pernah mengaji apa, tiba-tiba ilmu laduni ku mana? Itu. Allah Ta'ala ilmu dia bukan bahasa begitu, bukan badihiyun. Jadi ingat, ilmu Allah Ta'ala bukan kasbiyun, bukan nazariyun, bukan daruriyun, bukan badihiyun. Habis situ.
Baik. Nah, maka wajib kita i'tiqad mesti ada di zat Allah Ta'ala sifat pengetahuan, yang dengan bersepakai di zatnya sifat pengetahuan tu Allah maha mengetahui segala sesuatu kulli dan juz'i. Itu. Ini kena sebut juga kulli dan juz'i. Kerana apa? Kerana kelompok falsafah, puak falasifah, mereka mengingkari Allah Ta'ala mengetahui perkara juz'i. Juz'i itu makna juzuk sesuatu. Itu. Mereka mengatakan Allah hanya tahu benda kulli secara umum. Itu kulli makna umum. Mana contoh? Allah hanya tahu rambut. Berapa helaikah rambut? Allah tak tahu. Siapa kata? Falasifah. Nah, tu ingat. Itu akidah falasifah tu. Tuhan tak, Allah tahu tak pasir di pantai? Tahu. Berapa biji pasir? Tuhan tak tahu. Siapa kata? Falasifah. Maka orang yang berpegang seperti itu kufur wal'iyadzu billahi min zalik. Maka kerana itu ulama kita ahli sunnah wal jamaah kata bisalasatin kafaral falasifatul ida iz ankaruha wahyal musbattah ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Bisalasatin dengan sebab 3 perkara dikafirkan puak-puak falasifah. Bisalasatin kafaral falasifatul aidah, dikafirkan akan puak falasifah. Kerana apa dikafirkan? Idza ankaruha wahyal musbattah, kerana mereka ingkar 3 perkara tadi, padahalnya benda tu sabit dengan dilalah qat'iyah, putus. Mana? Mereka mengingkari ilmun bijuz'iyyin, yang mengingkari Allah Ta'ala mengetahui dengan secara teliti satu-satu persatu. Itu. Maka sebab tu kita orang ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala tahu tak rambut kita? Tahu. Berapa helaikah rambut yang ada? Pun Allah Ta'ala tahu. Maka sebab tu kalau ni kita duk berasa kita sombong lagi bodoh benar lah. Itu ni. Saya orang alim ni, saya orang PhD ni, Profesor Madya, Profesor Emeritus ke apa, tak kira lah. Berapa bulu yang ada di tubuh awak tahu tak? Saya pun tak bilang, saya pun tak tahu juga, walau doktor PhD. Artinya bukannya dok alim mana. Tu tengok, Allah Ta'ala tahu. Jangan kata apa, bulu sekalian, rambut juga dah. Kita tahu tak berapa helai rambut kita? Ada siapa-siapa bila hak ni adat kata boleh jadi gila. Adat kata boleh jadi gila. Maka kerana tu ilmu kita tu sikit sangat, terbatas sangat. Bukan duk banyak mana. Yang diberi tu pun pinjaman daripada Allah untuk uji kita. Adakah ilmu kita tu membawa kita dekat dengan Allah atau semakin jauh dengan Allah? Itu kita bimbang. Manizdada ilman lam yazdad wara'an wa tawadu'an lam yazdad ilallahi illa bu'dan. Mana-mana orang yang bertambah ilmu dia, banyak ilmu, BA, MA, PhD, PQ, RSU, VW, XYZ, macam-macam segi berjala-jala, lam yazdad wara'an, tapi tidak bertambah warak dia. Warak ni bukan moyok, jalan tunduk itu moyok. Warak tu makna jaga diri daripada buat benda haram dan syubhat, banyak ihtiyat, berjaga-jaga. Mana apa, bukan hanya haram ni makannya, segala benda lah, cakap perbuatan itu pegangnya itu. Dan tak tambah rendah hati dia, tak tambah tawaduk, tak tambah tawaduk. Bukan semakin hebat. Awak tak ada BA tak boleh cakap saya ni PhD, tahu tak? Tu. Itu bahaya tu. Lam yazdad ilallahi illa bu'dan. Tak tambah apa-apa dia kepada Allah illa bu'dan, melainkan semakin jauh daripada Allah, semakin jauh daripada Allah. Ini macam iblis, aling iblis ni. Tok guru malaikat, tapi jadi guana
wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, laknat aku ke atas engkau hai iblis sampai hari kiamat. Kenapa? Risuah, rogo, minum arak, dah takabbur, ana khairum min Adam, aba wastakbara, itu. Maka ingat kita semua. Baik, habis itu kemudian kita nak masuk insya-Allah lawannya, lawan ilmu, lawan bagi pengetahuan, wadidduha al-jahlu. Ada lagi tak ni kata, dan lawannya jahil. Tu jahil itu bahasa Melayu kita dah tu. Bukan jahil dengan makna isim fa'il tu, bukan. Jahil maknanya orang yang bersifat dengan jahl. Manittasafa bil jahli. Orang bersifat dengan jahl. Kita naknya ialah jahl tu. Lawan bagi pengetahuan jahl. Apa jahal? Bodoh. Bodoh Allah Ta'ala kita nak i'tikad ke mana? Tentu tidak. Itu. Wa didduha al-jahlu wa fi ma'nal jahli, dan wa ma fi ma'nal jahli, yang gitu. Dan apa barang yang pada makna jahil. Kita sambung semula insya-Allah, kerana panjang lagi perbahasan tersebut. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaatnya insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, hamba ingin ingatkan tentang pembelian tanah wakaf pondok hamba tu masih ada tinggal lagi 110,000. Mudah-mudahannya siapa-siapa yang nak berwakaf masih terbuka lagi hingga 31 hari bulan 8. Jadi mudah-mudahannya dapatlah pihak kami pondok ni kupu sebelum daripada 31 hari bulan 8 ni 110,000 lagi daripada harga 1 juta tu insya-Allah. Jadi doa-doalah mudah-mudahannya dapat disettlekan sebelum 31 Ogos ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.